Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita semula pada hari ini, hari Ahad bersamaan dengan 22 Ogos. 22 Ogos 2021. Okey, cikgu harapkan semua orang sihat, gembira dan bersedia untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Cikgu minta kamu buka buku teks pada muka surat 65. Okey, hari ini, minggu ini, tema kita ialah tema keselamatan. Tajuknya ialah kita selamat di sini. Okey, kamu lihat pada buku teks kamu ya, muka surat 65. Okey, 66. 67 dan 68. Baik. Hari ini kemahiran yang kita hendak belajar ialah lisan, iaitu membaca, bertulis. Nanti kamu ada menyalin semula teks dalam perenggan di dalam buku tulis serta melengkapkan latihan bertulis di dalam buku aktiviti. Cikgu akan memerhati penglibatan kamu nanti dalam Google Meet yang kita akan jalankan untuk sesi bacaan berfokus mengikut kumpulan. Okey, dah bersedia ya? Nak murid cikgu buku teks muka surat 65, 66, 67 dan 68. Baiklah, kita mulakan dengan membaca perbualan pada muka surat 65. Okey. Baiklah, perkataan yang berwarna merah jambu di atas itu ada unit 11. Kita dah belajar sampai unit 11. Okey. Tema kita keselamatan. Tajuk kita selamat di sini. Cikgu baca ya. Kamu akan dengar. Okey. Ingatlah pesanan guru. Ni dia. Ingatlah pesanan guru. Okey. Baik, kita lihat pada perbualan gambar yang pertama. Perkataan di dalam kotak yang berwarna biru. Murid-murid, sebentar lagi waktu rehat. Kamu mesti beratur sebelum pergi ke kantin. Cikgu pesan apa? Kita murid-murid kena beratur untuk pergi ke kantin. Okey, lihat apa yang murid respon. Balas semula apabila cikgu memberi pesanan. Baik cikgu, kami akan beratur sebelum pergi ke kantin. Okey, cikgu ulang lagi. Pesanan yang diberi oleh guru tadi, minta murid-murid beratur sebelum pergi ke kantin. Tindakan yang murid perlu lakukan, mereka berjanji akan beratur sebelum pergi ke kantin. Itu ialah sebaik-baik yang kita buat. Menerima pesanan dan mematuhi arahan. Okey, lihat gambar yang kedua. Cikgu kata, berjalan dengan tertib dan berhati-hati. Berjalan dengan tertib dan berhati-hati. Awasi tangga dan longkang. Cikgu pesan, jalan kena hati-hati. Ada tangga dan longkang. Bahaya kan? Tangga, kamu tidak boleh tolak-menolak. Okey, longkang pula, kamu tidak boleh jalan berdekatan ataupun di atas longkang. Apa akibatnya kalau kamu terjatuh? Boleh cedera. Okey, apakah respon murid beri? Ya, cikgu, kami akan sentiasa berhati-hati. Sangat baik kan murid-murid ni? Cikgu tahu anak murid cikgu pun baik juga. Kita kena patuh arahan guru. Sebab di sekolah ialah ibu bapa kamu itu guru. Okey, lihat gambar yang ketiga. Apakah pesanan cikgu? Jangan berlari dan berebut-rebut. Jangan berlari dan berebut-rebut. Jika terjatuh, kamu akan mendapat kecederaan. Jadi,
cikgu harap kamu sentiasa berwaspada. Berwaspada. Apa makna berwaspada? Berwaspada tu maksudnya berhati-hati. Sentiasa berhati-hati. Okey. Cikgu pesan tadi, jangan berlari dan jangan berebut-rebut. Apa akibat kalau berlari dan berebut-rebut? Boleh terjatuh. Apabila terjatuh, pastinya akan ada cedera ringan ataupun cedera berat. Cedera ringan tu luka sikit sahaja. Kalau cedera berat, boleh melibatkan sehingga tulang kita terpatah. Okey, itu contoh. Baiklah, apa respon murid? Kami ingat akan pesanan cikgu. Baiklah cikgu. Okey, pengajaran di sini mestilah kita sentiasa berhati-hati di mana sahaja. Apabila di sekolah, di setiap kawasan sekolah, mestilah kita berhati-hati. Keselamatan kamu adalah tanggungjawab guru-guru ketika mana kamu berada di sekolah. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita membaca pada muka surat 66. Okey, dah buka? Lihat, tajuknya ialah jauhi kawasan ini. Pastinya kita masih lagi bincang kawasan di sekolah. Kawasan keselamatan di sekolah. Kita perlu jaga keselamatan di mana-mana saja kita berada. Terutamanya sekarang ini kamu berada di rumah. Jadi, kamu pun kena sentiasa berwaspada ketika di rumah. Baiklah, nampak di situ ada seorang guru wanita dan juga 2 orang murid. Mereka sedang berbincang. Apa yang ada pula di papan putih tersebut, nampak? Itu ialah rangkap pantun. Ada sebuah rangkap pantun 4 kerat. Okey, kita baca dulu pantun tersebut. Sungguh segar pisang berangan, cantik berseri bunga angsana. Luar pagar kawasan larangan, elakkan diri bermain di sana. Ini ialah pantun 4 kerat. Bila pantun 4 kerat, baris pertama, baris kedua kita panggil pembayang, penyedap bahasa. Isi yang nak disampaikan, nasihat yang nak disampaikan pada baris ketiga dan baris yang keempat. Kita baca lagi yang baris ketiga dengan keempat. Luar pagar kawasan larangan. Tu dia. Di sekolah, luar pagar kawasan larangan. Elakkan diri bermain di sana. Jadi murid-murid tak boleh main di luar pagar. Baik. Okey, baik. Sekarang kita lihat apakah perbualan antara guru tersebut. Murid-murid, di manakah kawasan larangan itu? Daripada pantun tadi, kawasan larangannya ialah di luar pagar sekolah. Cikgu, betul tak? Ya, betul. Okay, cikgu tanya lagi, mengapakah kawasan itu berbahaya? Kenapa kawasan di luar pagar berbahaya? Okay, kawan seorang lagi jawab. Kawasan itu berbahaya kerana jalan raya di situ sibuk. Betul tak? Macam di sekolah kita lah. Apabila kamu menunggu van untuk ambil kamu, ibu, ayah untuk ambil kamu, kamu akan duduk di kawasan dalam pagar sekolah. Bila kenderaan kamu, pengangkutan kamu sampai, baru cikgu-cikgu akan keluarkan. Betul tak? Kerana di luar pagar tu ada longkang yang besar, ada pokok yang besar, ada batu-batu, jalan raya yang sibuk. Sebab itulah kawasan luar sekolah berbahaya. Okey, apa yang cikgu jawab lagi? Ya murid-murid, kamu dilarang berada di luar pagar semasa waktu persekolahan. Itu di kawasan sekolah. Sekarang cikgu nak aplikasikan kamu di rumah. Pengajaran hari ini kita tukar situasi di rumah. Kamu di rumah pun kena duduk di dalam pagar. Setiap rumah ada pagar kan? Kalau rumah yang flat tak ada pagar, kamu mesti duduk dalam pintu rumah. Dalam rumah pintu tutup. Kenapa? Kerana di luar rumah
berbahaya. Ada orang yang tidak kita kenali. Betul? Dan kita boleh mengelakkan daripada kita bergaul dengan orang yang bukan-bukan. Nanti kita akan terpengaruh membawa sifat-sifat yang tak baik dalam rumah kita. Betul? Sebab mak awak ajar lain yang baik. Nanti bila kamu dah terpengaruh dengan aktiviti di luar rumah, di pelbagai-pelbagai, kamu tak boleh nak jadi contoh yang baik pula nanti pada adik-adik kamu. Betul? Pertama sekali, cikgu ingatkan, hari ini kamu berada di rumah, mesti jaga keselamatan. Tutup pintu, duduk dalam rumah. Tutup pintu pagar, duduk dalam pagar rumah dan juga dalam rumah. Elakkan untuk bergaul. Faham? Kenapa? Demi keselamatan kita daripada pelbagai ancaman keselamatan dan juga kesihatan. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita pada muka surat 67. Wah, di sini kita ada apa? Ada pantun. Kemudian daripada pantun, kita hendak menyatakan maksud. Apakah itu maksud? Kita nak ulas semula, nak nyatakan apakah nasihat yang disampaikan dalam pantun. Okey, sebelum kita berpantun, sebelum kita faham tentang pantun, mari kita faham tentang gambar dahulu. Okey, lihat gambar yang pertama. Seronok kan di sekolah? Ini ialah bilik sukan. Bilik sukan simpan barang atau alatan permainan ketika pendidikan jasmani. Okey, gambar yang kedua. Di mana tu? Ini ialah kawasan meletak basikal. Kawasan parkir. Di sekolah Kopok ada juga murid yang menaiki basikal, tetapi kurang daripada 5 buah setiap hari. Itu yang cikgu ingatlah. Kerana kita duduk di kawasan yang sibuk. Murid keramaiannya datang dan balik menaiki kenderaan seperti van, kereta sendiri, motosikal mak dan ayah. Betul? Ini situasi di sekolah kampung biasanya. Akan ada tempat untuk meletakkan basikal murid-murid. Okey, baiklah. Kemudian gambar yang ketiga di mana tu? Di dalam kelas lah. Rindukan semua orang dah lama tak pergi sekolah. Betul? Keselamatan di dalam kelas. Boleh ingat lagi keselamatan di dalam kelas? Mestilah duduk di tempat masing-masing. Tidak boleh jongkang-jongkitkan kerusi. Nanti akibatnya terjatuh ke atas lantai. Betul? Okey, baik. Sekarang kita hendak berpantun pada rangkap yang pertama, merujuk gambar yang pertama. Kamu baca sama-sama dengan cikgu. Anak muda mencari rotan, rotan dicari di hutan dara. Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Kita ulang lagi pada baris yang ketiga dan keempat. Kenapa? Sebab semua pantun ini 4 baris, 4 kerat. Jadi isi yang nak disampaikan, nasihat yang nak disampaikan ada pada baris yang ketiga dan keempat. Okey? Harus waspada mengambil alatan agar diri tidak tercedera. Maksudnya, kita hendaklah berhati-hati ketika mengambil barang supaya tidak tercedera. Baiklah, kita terus pergi ke pantun yang kedua. Beli sepukal durian di dusun, manggis seguni harganya rendah. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang padah. Okey. Kita ulang baris ketiga dan baris keempat. Basikal dan motosikal diletak tersusun, bermain di sini mengundang padah. Nampak? Maksudnya kita tidak boleh bermain di kawasan meletakkan basikal dan motosikal. Itu merupakan kawasan yang berbahaya.
boleh menyebabkan kecederaan dan kerosakan pada motosikal dan basikal itu. Apabila motosikal dan basikal itu terjatuh ke atas tanah disebabkan kita main ataupun lari-lari di kawasan itu dan terjatuh. Kita juga bila berlari-lari di kawasan kenderaan tersebut, mungkin kita akan terlanggar. Akibatnya kita jatuh dan cedera. Bila cedera ni ada dua perkara. Sama ada cedera ringan ataupun cedera berat. Okey. Kita teruskan lagi dengan pantun yang ketiga. Bangau sekawan di tasik Cini, terbang sendiri mencari makan. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Lihat baris ketiga dan keempat. Dengarlah kawan nasihatku ini, keselamatan diri perlu diutamakan. Maksudnya ketika di dalam kelas, kita perlu mengutamakan keselamatan diri untuk keselesaan semua murid yang lain. Boleh jelas? Latihan ini kita hanya baca, kita faham, tak perlu tulis apa-apa. Okey. Baiklah semua, kita teruskan lagi dengan melihat pada muka surat 68. Baiklah, pada muka surat 68 ini, teksnya ada perkataan yang berwarna merah. Perkataan yang berwarna merah itu merupakan apa? Peringatan kepada kita. Sebelum tu kita baca dulu ya. Okey, tajuknya ialah kita waspada, kita selamat. Waspada maksudnya apa tadi? Berhati-hati. Di manakah gambar itu? Cuba kamu lihat di mana agaknya mereka tu di kawasan taman, betul? Ada pokok bunga ros, kemudian ada apa tu? Papan tu tulis apa tu? Awas, lantai licin. Kemudian ada kolam ikan lagi. Ni kawasan yang cantik. Tetapi apabila kita berada pada kawasan yang begini, mestilah kita jalan dengan hati-hati. Elakkan berlari, elakkan bergurau senda, elakkan tolak menolak. Kenapa? Sebab di situ lantainya licin. Bila lantai licin, kamu berlari-lari ataupun jalan laju boleh tergelincir, jatuh, boleh cedera. Kemudian kenapa tak boleh tolak menolak? Sebab di situ ada apa tu? Ada kolam ikan. Nanti kamu termasuk terjatuh ke dalam kolam ikan. Di situ juga kamu tak boleh nak petik bunga. Sebab di taman bunga tu ialah hiasan untuk cantik. Jadi jangan petik bunga di kawasan taman bunga. Okey, jom kita baca petikan itu. Kita waspada, kita selamat. Ini Taman Sains sekolah saya. Oh, Taman Sains lah kawan-kawan. Ini ialah Taman Sains sekolah saya. Okey. Kita semua perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di sini. Apa pesannya? Kita semua perlu menjaga keselamatan diri semasa berada di Taman Sains ini. Okey, kita baca perenggan kedua. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Itu larangan dia. Jangan bermain di tepi kolam ikan. Kita mungkin akan tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam. Pokok-pokok yang berduri juga terdapat di sini. Kita mestilah berhati-hati. Kita mestilah berhati-hati. Duri yang tajam boleh mencederakan kita. Kenapa kena berhati-hati di taman? Sebab ada pokok bunga yang berduri tajam. Contohnya pokok bunga ros. Okey? Kita baca perenggan keempat. Kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Ada pokok kan? Kenapa kita dilarang untuk bergayut di dahan pokok? Dahan yang rapuh akan patah.
Kita akan terjatuh dan cedera. Itu akibatnya. Oleh itu, awasilah diri dan patuhilah peraturan. Okey, baiklah. Apakah pesanan yang kita dapat daripada teks ini? Perenggan yang satu, perenggan pertama, apakah pesanannya? Lihat semua ayat yang berwarna merah itu ialah pesanan dan larangan. Perenggan satu, kita semua perlu menjaga keselamatan diri. Okey, perenggan dua, jangan bermain di tepi kolam. Perenggan tiga, kita mestilah berhati-hati. Perenggan empat, kita juga dilarang bergayut pada dahan pokok. Kita akan terjatuh dan cedera. Itu ialah peringatan yang diberikan apabila kita berada di Taman Sains Sekolah. Boleh jelas? Okey, baiklah. Tak perlu tulis, kita hanya membaca, faham dan kita akan simpan dalam fikiran kita sebagai satu pelajaran. Di mana-mana pun kita mesti utamakan keselamatan diri, kena sentiasa berwaspada. Apa makna waspada? Iaitu bertindak dengan selamat ataupun berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Baiklah kawan-kawan, jom kita hendak menulis. Sila buka buku aktiviti teks muka surat 71, 72, 73 dan 74. Kita juga nanti akan menggunakan buku tulis garis 1 serta modul PBD. Baiklah, sediakan semua dahulu. Okey, murid-murid cikgu dah bersedia semua. Buka muka surat 71. Di sini cikgu telah beri cadangan jawapan. Kamu boleh guna jawapan cikgu untuk jawapan kamu. Tulis dengan baik. Maksud cikgu, tulis dengan tanda baca yang betul. Huruf besar, huruf kecil yang betul. Okey, baik. Kita selamat di sini. Lengkapkan respons yang sesuai. Respon tu apa? Maklum balas ketika berbual. Okey, lihat gambar yang pertama. Simpan alat-alat muzik selepas digunakan. Cadangan yang cikgu berikan di situ. Baiklah cikgu, kami akan simpan semula alat-alat ini. Perkataan yang kita nak tulis balik tu mestilah sama dengan yang dikatakan oleh orang yang pertama. Faham? Maksudnya perkataan gambar yang pertama tu cikgu menggunakan perkataan simpan alat-alat. Jadi cikgu akan ulang pada jawapan juga mesti ada perkataan simpan alat-alat. Betul? Kita tak boleh bercanggah. Nanti perbualan itu tidak bersambung, tak berhubung, tak cantik, betul? Cikgu ulang lagi. Simpan alat-alat muzik selepas digunakan. Baiklah cikgu, kami akan simpan semula alat-alat ini. Barulah indah betul bahasanya. Okey, lihat gambar yang kedua. Sebelum keluar, letakkan semula barang-barang yang diambil. Cikgu pesan, letakkan semula barang-barang. Cikgu guna perkataan letak barang-barang. Jadi macam mana nak jawab? Contoh yang cikgu beri jawapannya. Baiklah cikgu, kami akan letakkan semula barang-barang ini. Cikgu ulang balik. Perkataan yang digunakan oleh orang yang pertama tadi. Letakkan barang-barang. Baru indah kan bahasa tu? Okey, lihat gambar yang ketiga. Letakkan buku di troli selepas dibaca. Cikgu kata apa? Letakkan buku di troli selepas dibaca. Pelbagaikan jawapan. Kita boleh jawab yang singkat juga. Baiklah cikgu, tu situasinya di mana? Di perpustakaan kan? Okey, baiklah. Kemudian kita lihat gambar yang keempat. Pastikan tangan kamu kering sebelum menekan switch. Boleh juga jawab yang singkat. Baiklah cikgu. Baiklah. Itu perbualan di mana? Di kawasan sekolah antara
pesanan-pesanan guru kepada murid. Di mana? Bilik muzik. Apabila telah menggunakan alat muzik, mestilah letak semula di tempat asalnya. Simpan. Okey. Kemudian situasi gambar yang kedua di mana? Di bilik pendidikan seni. Mestilah letakkan semula barang-barang yang telah digunakan supaya ia tersusun kemas dan mudah untuk disemak semula keberadaan barang-barang tersebut. Okey, kemudian gambar yang ketiga di mana tu? Di perpustakaan. Mestilah susun semula buku di rak ataupun troli kan? Tapi dalam cerita ni di troli. Tahu troli? Troli tu tempat kecil lah. Macam rak tapi dia beroda. Betul? Di rumah kita pun kebanyakan rumah ada troli kan? Troli kecil untuk letak buku, untuk letak pinggan mangkuk, memudahkan pergerakan nak bawa barang. Betul? Okey, semua orang kenal ya troli? Okey, baik. Gambar yang keempat, situasi di mana? Di makmal komputer. Pesanan cikgu, tangan mestilah kering sebelum menekan suis. Kenapa ya tangan mesti kering? Cikgu tekankan di sini. Di rumah juga kamu pastikan tangan kamu tidak berair. Ketika hendak menekan suis supaya tidak berlakunya renjatan elektrik terkena pada tubuh badan. Okey, baiklah. Latihan pada muka surat ini mudah sahaja. Betul? Lihat gambar dulu. Kemudian baca pantun, padankan seperti yang telah cikgu contohkan. Baik, gambar yang pertama tu di mana agaknya ya? Seperti di kantin. Betul ke? Betul lah cikgu. Betul tak murid-murid? Ni semua ialah kawasan di kantin. Betul? Okey, kita lihat ya. Kita nak baca dulu pantun-pantun tersebut. Okey. Pantun yang pertama, jika memahat kayu yang kering, ukiran diukur, janganlah culas. Apa maksud culas? Culas tu maksudnya tipu. Okey. Loceng rehat, sudah berdering, mari beratur di luar kelas. Gambar yang mana? Gambar yang ketiga di bawah tu. Nak pergi ke kantin mesti beratur. Okey, lihat. Pantun yang kedua. Orang dilihat menenun satin, satin disebut satin itali. Waktu rehat, pergi ke kantin, jangan berebut ketika membeli. Gambar yang pertama, apabila membeli makanan di kantin, mestilah beratur. Okey. Kemudian kita lihat pantun yang ketiga. Simpan berangan di dalam peti, enak buahnya dimakan santai. Tatang pinggan berhati-hati, bimbang isinya tumpah ke lantai. Tatang tu apa? Pegang pinggan tu. Bawa pinggan tu yang penuh makanan, mesti berhati-hati supaya tak jatuh, akibatnya kamu tak dapat makan. Baiklah, sesuaikan pantun dengan gambar. Mudah kan? Okey. Baiklah, latihan seterusnya kita masih berpantun lagi kan? Sama juga pantun Pak Kerat, sila. Tolong pastikan baris yang ketiga dan baris keempat itulah isi yang nak disampaikan pada kita. Okey, di sini cikgu telah sediakan cadangan jawapan. Kamu boleh salin jawapan cikgu sebagai jawapan kamu. Jika kamu ada idea yang lebih baik, sangat bagus. Pun cikgu terima. Tapi mestilah menjawab kepada pantun tersebut, memberikan maksud yang tepat pada pantun tersebut. Okey, baiklah, kita baca lagi pantun ini. Lafazkan pantun ya. Hinggap kenari di dahan kerdas, mendengar merdunya suara tekukur. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Tersungkur tu apa? Jatuh ke depan. Jatuh ke depan. Kalau tergelincir, kamu jatuh seperti terduduk, itu namanya tergelincir. Semua tu ada situasi yang berbeza dengan istilah yang berbeza. Okey, pesanan yang nak disampaikan di sini, lihat baris ketiga dan baris keempat. Usah berlari di dalam tandas, licin lantainya nanti tersungkur. Maksudnya ialah kita dilarang berlari di dalam tandas kerana lantainya licin. Baiklah. Sekarang kita lihat pantun kedua. Mencari lokan berpanas terik, berlumpur lengan tidaklah malu. Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Kita baca baris ketiga dan keempat.
Kalau menekan suis elektrik, pastikan tangan kering dahulu. Apakah pesanan tu yang nak disampaikan? Kita hendaklah memastikan tangan kering sebelum menekan suis elektrik. Okey. Baik, kita baca rangkap yang ketiga. Pergi ke latar membawa joran umpan dijaga dengan cermat. Kalau kita mengikut peraturan di mana juga pasti selamat. Kita lihat baris ketiga dan empat. Kalau kita mengikut peraturan di mana juga pasti selamat. Maksudnya kita hendaklah sentiasa mematuhi arahan supaya selamat. Okey. Tuliskan jawapan dengan ejaan yang betul. Tulisan mestilah kemas. Okey? Tolong pastikan ada noktah di hujung ayat. Baiklah kawan-kawan. Yang ini, bahagian ini kamu dikendaki buka buku tulis garis 1. Okey, baca petikan tersebut. Okey, kemudian salin keseluruhan petikan tersebut dalam buku tulis garis 1. Ini dia. Okey. Ini ialah teks pada muka surat 74. Kamu baca. Kemudian tulis semula. Cikgu beri masa yang panjang. Okey. Sehingga hari Khamis kamu boleh siapkan latihan ini. Tak perlu tergesa-gesa. Cikgu nak kamu baca, telitikan, kemudian baru salin semula. Kenapa cikgu suruh salin? Tujuannya pertama, kamu dapat meneliti ejaan. Yang kedua, kamu dapat melembutkan tangan awak menulis. Yang keempat, kamu dapat kemahiran menyalin, membaca dan menulis. Itu tujuannya. Baik. Kamu boleh baca, kemudian kamu boleh tulis semula. Ambil masa. Okey? Ambil masa, jangan tergesa-gesa. Pastikan tulisan kamu itu kemas. Ejaan betul. Tanda baca koma, huruf besar dan juga noktah mestilah betul seperti yang ada dalam teks tersebut. Okey, kita teruskan lagi menggunakan modul PBD. Lihat pada muka surat 24. Okey kawan-kawan, masih berpantun lagi. Okey. Hari ini memang kita dapat kemahiran untuk melafazkan pantun. Ingat tu ya. Pantun-pantun kita pada hari ini, pada minggu ini pantun 4 kerat. 4 kerat. Ada 4 baris. Pesanan yang nak disampaikan mestilah lihat pada ayat baris ketiga dan keempat. Ini yang terakhir untuk latihan bertulis. Kita baca, kemudian kita berikan maksud. Cikgu telah letakkan cadangan jawapan di situ. Kamu boleh guna jawapan cikgu sebagai jawapan kamu. Jika kamu ada idea lain pun sangat bagus. Okey, kita baca dulu pantun yang pertama. Anak kucing di tali air di atas titi makan ceri. Lantai licin di bilik air, berhati-hati elakkan berlari. Betul? 3 kali dah kita dipesankan. Mesti berhati-hati ketika di dalam bilik air. Betul? Daripada awal tadi kita belajar, mesti diingatkan tentang keselamatan di dalam tandas. Betapa sangat pentingnya keselamatan di dalam tandas. Lihat baris ketiga dan keempat. Lantai licin di bilik air, berhati-hati elakkan berlari. Maksudnya, elakkan berlari di dalam tandas kerana lantainya licin. Okey, lihat pantun yang kedua. Baju Aki di atas para, mari digosok dengan seluar. Supaya kaki tidak cedera, pakailah kasut apabila keluar. Lihat baris ketiga dan keempat. Supaya kaki tidak cedera, pakailah kasut apabila keluar. Maksudnya, kita mestilah memakai kasut semasa di luar rumah agar kaki tidak cedera. Betul? Okey, kasut tu yang penuh. Kalau kamu pakai selipar, boleh tak? Boleh. Pastikan sahaja. Pastikan tapak kaki kita itu beralas.
supaya tidak cedera ataupun terkena kuman. Baiklah. Seterusnya pantun yang ketiga. Tebas serata lalang dan semak kerja lekas siap pun pantas. Lekas tu apa? Cepat. Okey. Banyak kereta jalan pun sesak. Gunakan je jantas untuk melintas. Baik. Apa maksudnya tu? Banyak kereta jalan pun sesak. Gunakan je jantas untuk melintas. Tahu je jantas? Je jantas tu seperti jambatan. Tapi menghubungkan antara laluan untuk menyeberang. Menyeberang jalan raya. Bukan menyeberang sungai tau. Je jantas ini digunakan untuk pejalan kaki ataupun penunggang motosikal atau basikal untuk menyeberang jalan yang luas. Biasanya ada di bandaraya. Bandaraya Johor Bahru pun ada. Di kawasan kita ni pun ada juga. Betul tak? Okey. Jadi apa maksud yang nak disampaikan? Apa pesanan yang nak disampaikan? Gunakan je jantas lebih selamat untuk melintas jalan raya yang sesak. Sesak tu maksudnya apa? Sibuk. Baiklah. Tuliskan jawapan dengan tepat. Okey, ambil masa untuk belajar dan siapkan segala tugasan. Okey kawan-kawan, tamat untuk latihan dan pembelajaran kita pada hari Ahad hari ini. Cikgu mohon kamu boleh siapkan tugasan dengan rasa gembira dan dengan cermat ketika menulis. Sekian, terima kasih.